الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وأنزل القرآن للمتقين ذكرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara sidang Jumaat yang dikasihi Allah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala tegahan Allah. Moga-moga ketakwaan ini menghasilkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang kekal abadi. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudara sidang Jumaat rahimakumullah, kita kini sudah berada dalam tahun baru 1437 Hijriah, pada hari Jumaat pertama bulan Muharram dan pada tahun yang baru 1437 Hijriah. Dalam musim perayaan seperti ini, kita sebagai umat Islam sering diingatkan tentang peristiwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota suci Makkah Al-Mukarramah ke kota suci Al-Madinatul Munawwarah. Kita juga diajak untuk mengenang pengorbanan golongan Muhajirin dan Ansar demi menjadikan proses hijrah ini. Namun demikian, ada juga kisah-kisah hijrah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang bukan dari kalangan Muhajirin maupun Ansar. Kisah hijrah mereka juga kaya dengan pengajaran dan tauladan berharga buat kita umat Islam. Salah seorang sahabat itu adalah Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu warḍah. Sayyidina Salman Al-Farisi dilahirkan di negara Parsi, Iran, di dalam keluarga beragama Majusi, yakni agama yang menyembah api. Sejak dari kecil lagi, Salman Al-Farisi ditugaskan keluarganya untuk menjaga api sembahan mereka agar sentiasa menyala. Maka pada satu hari, Salman Al-Farisi terlihat sekumpulan orang-orang Nasrani beribadat dalam gereja. Tiba-tiba hatinya terpikat dengan agama Kristian itu. Ayahnya apabila mendapat tahu tentang hal itu menjadi sangat marah, lalu merantai dan mengurung Salman di dalam rumah. Walau mana sekalipun Sayyidina Salman dapat melepaskan diri dan terus berhijrah ke negeri Syam, yakni Syria. Di sana beliau berkhidmat dengan seorang padri besar agama Kristian. Sehingga padri itu meninggal dunia, beliau seterusnya berkhidmat dengan padri-padri yang baru, sehingga padri-padri keduanya meninggal dunia. Lalu bermulalah satu penghijrahan Salman Al-Farisi dari satu bandar ke satu bandar yang lain. Silih berganti beliau berguru dan berkhidmat dengan padri-padri yang mana diharapkan dapat membimbingnya kepada jalan kebenaran. Akhirnya Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu warḍah mendapat pekabaran bahawa seorang Nabi akan muncul di tanah semenanjung Arab membawa ajaran yang pernah dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi dalam perjalanannya menuju ke tempat itu, diceritakan kepadanya, yaitu kota Madinah, Sayyidina Salman Al-Farisi telah dikhianati orang sehingga dijual sebagai hamba abdi. Namun berkat keyakinan dan kesungguhannya, Salman Al-Farisi ini akhirnya dapat bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beriman dengan baginda. Begitu
saudara-saudara sidang muslimin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam tidak seharusnya mudah berputus asa dalam mencari kejayaan dan kebahagiaan hidup. Biarpun ada kalanya kita merasakan seolah-olah nasib kita tidak pernah menyertai kita. Dunia ini seolah-olah gelap tanpa sebarang cahaya. Namun dalam saat-saat getir seperti itu, berpautlah dengan iman yang ada sebagai sumber kekuatan diri kita. Bukankah Allah sendiri telah menegaskan bahawa Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum, melainkan kaum itu sendiri mengubah keadaan mereka. Lihatlah bagaimana Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu wa tetap yakin dan tabah. Biarpun perlu berusaha payah berhijrah, berpindah dari satu negeri ke satu negeri yang lain, semangatnya tidak pernah pudar maupun luntur. Biar perit diperhambakan ke orang lain, namun untuk berpatah balik negeri asal dan berpatah kembali kepada agama lamanya tidak sama sekali. Apalah nilainya hidup dalam kesesaan jika jiwa dibelenggu kegelapan daripada cahaya keimanan. Namun apabila jiwa dapat menikmati kemerdekaan beriman kepada Allah, Tuhan semesta alam, apapun ujian yang bergempa, apapun ujian yang mendatang akan dapat dihadapi dengan tabah dan berani. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 74, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan mereka-mereka yang beriman, berhijrah, berjuang di jalan Allah, serta orang-orang yang memberi perlindungan pembela kepada mereka, maka semua mereka itu yang berkenaan adalah orang-orang mukmin yang sebenar. Untuk mereka pengampunan Allah dan kurniaan yang melimpah ruah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, walaupun telah beriman kepada Allah, Sayyidina Salman Al-Farisi tidak dapat ikut serta dalam pertempuran Badar maupun Uhud. Kerana ketika itu beliau masih seorang hamba yang dimiliki oleh tuannya. Walau bagaimanapun, dengan kalangan baginda Rasulullah SAW serta para sahabat dan sukungan mereka radhiyallahu anhum yang lain, Sayyidina Salman berjaya menembus kemerdekaan dirinya, lalu menjadi salah seorang tokoh utama sahabat baginda Nabi SAW yang besar sumbangannya untuk agama Islam. Di antara sumbangan beliau adalah sumbangan buah pikirannya dalam peristiwa peperangan Khandaq. Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menyarankan kepada baginda agar dibuat parit sebagai pertahanan bagi menghalang kemasukan tentera musuh yang hendak menyerang kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Cadangan Salman itu ternyata amat berkesan sehingga menyebabkan tentera musuh kalah, lalu pulang dalam keadaan hampa dan kecewa. Demikianlah ketokohan Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu sehingga amat dihormati dan dikasihi umat Islam ketika itu. Saudara-saudara sekalian, jadikanlah kisah Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ini sebagai tauladan dan inspirasi kita. Beliau sering dipuji baginda dan disanjung 9 sahabat Nabi radhiyallahu anhum, bukan kerana keturunannya, bukan kerana kekayaannya. Beliau hanya seorang pendatang yang tiba di Madinah sebagai seorang hamba sahaya. Tetapi ternyata kemuliaan diri seorang insan yang sebenarnya adalah dengan kemuliaan yang dianugerahkan Allah, hasil daripada ketakwaan hati dan kemuliaan bakti hamba kepada Allah. Nabi SAW pernah bersabda yang berbunyi, man tawadha'a lillahi darajatan yarfa'hu Allahu darajah. Barang siapa yang merendahkan diri untuk Allah satu derajat, Allah akan muliakannya dengan satu derajat pula. Hatta yaj'alahu fi a'la 'illiyyin, sehingga Allah akan meletakkan orang itu dalam golongan-golongan yang berada di tingkatan yang paling tinggi.
wa man takabbara 'ala Allahi darajah. Dan barang siapa yang menyombongkan dirinya terhadap Allah satu derajat, yadha'u Allahu darajatan hatta yaj'alahu fi asfalis safilin. Allah akan merendahkan orang itu satu derajat pula, sehingga Allah akan meletakkannya bersama golongan-golongan yang paling hina di sisi Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan Imam Ibn Majah rahimahumullah. Oleh itu saudara-saudara sekalian, jadikanlah Islam dan iman kita sebagai ikatan yang menyatu padukan kita. Perbezaan bahasa, bangsa, budaya, keturunan dan sebagainya tidak boleh menjadi faktor yang melemahkan diri kita. Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu wa ardhah, sebagai seorang yang berbangsa Parsi di tengah-tengah masyarakat Arab ketika itu, tidak pernah mengasingkan dirinya atau merasa tersisih daripada masyarakat yang ada. Beliau tidak teragak-agak menawarkan buah pikiran dan terus sama dalam menyising tangan dalam perjuangan baginda Nabi SAW. Inilah yang diperlukan, yang diusahakan oleh umat Islam pada hari ini, itu bersama membulatkan hati menjadi anggota masyarakat yang membuat sumbangan. Jadi siapa boleh meminggirkan kita selagi kita tidak meletakkan diri kita sendiri di pinggiran. Begitu juga pandangan dan suara kita. Jadi siapa berhak meremehkan buah pikiran kita dan mendakwa pikiran kita kononnya tidak berharga, melainkan kita sendiri yang memilih tembok menjadikan diri dan masyarakat kita dari turut serta menyumbang kesejahteraan buat negara dan agama. Moga-moga Allah menganugerakan kita keberanian untuk berjalan bersama walaupun terdapat perbezaan sesama kita. Moga semangat juang Sayyidina Salman Al-Farisi ini dan sekalian para sahabat baginda radhiyallahu anhu ajma'in terus hidup subur dalam jiwa umat Islam hingga ke akhir usia dunia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.